Jasmani. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Kita masih di unit 4 tajuk Sarkas. Kita akan pelajari tentang guling depan stadler dan juga guling belakang stadler. Standard pelajaran kita pada kali ini iaitu melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran putaran, dan juga mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Baiklah, murid-murid dinasihatkan supaya melakukan aktiviti senaman memanaskan badan terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang aktiviti hari ini untuk mengelakkan kecederaan yang lebih serius. Kita pergi pada guling depan stadler. Baiklah, mari kita lihat guling depan pada muka surat 39 di dalam buku Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 2. Ini adalah contoh-contoh pergerakan. Nanti cikgu akan terangkan. Baiklah, ini ada contoh pergerakan yang dilakukan. Yang pertama, berdiri tegak dan kaki dibuka sedikit dan tangan diangkat bagi sisi persediaan. Yang kedua, bengkokkan badan, tangan ke bawah dan rapatkan dagu ke dada. Ia untuk mengelakkan sebarang kecederaan yang berlaku di bahagian leher kamu. Dia nak lindungi leher kamu daripada cedera. Boleh menyebabkan apa? Patah, tergeliat, terseliuh. Seterusnya, pastikan bahagian bahu badan belakang kamu menyentuh tilam. Gunakan bahu kamu, bukan guna leher kamu. Kemudian, duduk semula atau terus berdiri selepas melakukan gulingan depan. Tadi untuk gulingan tadi, kamu gunakan bahagian tangan juga untuk memberi sokongan, elak daripada berlaku kecederaan. Bukan menggunakan bahagian leher tetapi menggunakan bahagian bahu, badan belakang dan juga tangan untuk tolakan. Kemudian lakukan gulingan depan stadler di atas permukaan yang lembut seperti tilam. Kita pergi kepada guling belakang stadler. Baiklah, kita tengok contoh-contoh yang ada di dalam buku teks. Kemudian cikgu akan terangkan. Mari kita lihat dulu contoh pergerakan. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, yang keenam, yang ketujuh dan yang ke-8. Ini adalah contoh pergerakan gulingan ke belakang. Tengok cara aktiviti ini dilakukan. Yang pertama, duduk dengan kaki dan tangan yang diselarikan. Yang kedua, perlahan-lahan menolak badan ke belakang dan imbang badan dengan betul. Kamu perlu tolak badan dengan perlahan-lahan, kena imbang. Kalau salah imbang boleh jatuh ataupun tidak dapat melakukan aktiviti dengan betul. Seterusnya, gunakan bahagian bahu belakang untuk berpusing sambil disokong oleh dua tangan. Kamu lihat gambar di situ, dia menggunakan bahu badan dan kepala dia dirapatkan ke dagu, bahagian dagu. Kemudian lakukan tolakan ke belakang dan gunakan kaki untuk menahan. Setelah dia dah buat gulingan, dia akan menggunakan kaki. Kamu dapat lihat kaki dia di situ. Kemudian boleh memilih sama ada ingin terus berdiri atau duduk selepas gulingan. Kamu boleh tengok di situ. Dalam buku teks dia buat kedudukan duduk. Dalam aktiviti ini dia melakukan terus berdiri. Boleh dalam dua keadaan. Seterusnya, lakukan gulingan belakang stadler di atas permukaan yang lembut seperti tilam. Kita tengok pada aspek keselamatan. Lakukan gulingan depan dan belakang di atas permukaan yang lembut seperti tilam, tilam gimnastik, atas permukaan pasir dan
kawasan yang luas dan selamat. Ini contoh-contoh tilam. Lepas tu ada tilam dinasti atas pasir. Kenapa? Sebab ini adalah permukaan yang lembut untuk mengelakkan kecederaan. Kalau kamu buat tempat yang licin, boleh menyebabkan kecederaan, boleh terseluyup di bahagian leher ataupun tangan. Setiap aktiviti gulingan perlulah ada pemantauan daripada jurulatih, guru maupun ibu bapa. Baiklah, murid-murid dinasihatkan supaya melakukan aktiviti menyejukkan badan setelah kamu melakukan aktiviti. Hal ini bagi mengelakkan sebarang kecederaan yang lebih serius. Di sini saja pembelajaran kita. Terima kasih dan jumpa lagi.